warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih kepada panel jemputan dan juga para pendengar yang sedang berada di talian sekarang. Sebelum memulakan, molek sekiranya saya memperkenalkan diri saya sendiri terlebih dahulu, iaitu saya sendiri Nur Aini Sofia, masih lagi mahasiswi menuntut di UiTM Shah Alam dan memegang portfolio sebagai Expo Intelektual dan Keilmuan PKPM. Okey. Sebelum itu, saya juga mengucapkan selamat datang kepada panel jemputan dan juga terima kasih di atas kesudian kepada Dr. Hilmi kerana sudi untuk bersama-sama dengan saya bagi mengupas buku yang berjudul Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun. Sebelum kita pergi lanjut, maka molek sekiranya saya memperkenalkan panel jemputan kita sendiri, iaitu Dr. Muhammad Hilmi Ramli. Beliau merupakan fellow penyelidik di Pusat Pengajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban yang kita kenal sebagai CHASIS di UTM. Dan saya akan menceritakan serba sedikit berkenaan beliau, iaitu beliau mendapat PhD pada tahun 2020, itu yang telah dimaklumkan. Dan antara beberapa kajian beliau meliputi antaranya adalah an analysis of legal person using ta'lif and syakh al-iktibari in Islam daripada CHASIS Universiti Teknologi Malaysia, dan daripada center yang sama juga beliau memperoleh master on the concept of mudharabah. Dan antara kajian akademik beliau yang lain juga meliputi the origin and purpose of zimmah on the early usuliyin ataupun kita kenali sebagai asal usul dan juga tujuan zimmah. Okay. Seterusnya saya ingin memaklumkan secara umum di sini bahawa sesi perbincangan ini yang menariknya adalah kerana kita menjemput beberapa cendekiawan untuk mengulas untuk mengupas buku ini berdasarkan perbincangan ataupun siri yang telah berlangsung dengan penulis sebenar. Di mana setakat ini telah pun ada sebanyak 4 siri. Jadi siri ini akan seperti macam bidasan untuk review dan juga kita add on semula apa yang penulis telah kupas dalam siri-siri beliau. Okey. Seterusnya saya akan masuk kepada perbincangan kita. Mungkin sebelum tu boleh dengar Dr. Rimi untuk ucapkan salam kepada semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Okey, sebelum kita pergi lanjut, saya juga akan menceritakan secara ringkas di sini berkenaan buku yang akan kami bincangkan, iaitu judul buku tersebut berjudul Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Solehah Yaakob yang kini merupakan pensyarah bahasa Arab dan kesusasteraan di UIA. Dan saya mendapat makluman bahawa buku yang ditulis oleh beliau ini adalah hasil penelitian beliau masa menjalankan PhD. Okey, saya akan teruskan kepada perbincangan kita yang lebih mendalam. Okay. Antara perbincangan yang dikupaskan oleh Prof. Solehah berkenaan dengan isu kewujudan manusia itu sendiri. Kita telah dimaklumkan berkenaan pembahagian makhluk kepada dua, iaitu Homo sapien, Homo erectus dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, penemuan epik Gilgamesh dan kaitan dengan bahasa Arab yang ternyata mengejutkan ramai pengkaji. Kerana ada banyak kajian dan juga banyak percanggahan pendapat yang mungkin berbeza. Dan daripada situ kita melihat ketidakseriusan pihak barat untuk meneliti epik Gilgamesh dengan baik sebagai penemuan terpenting dalam merungkai isu ketamadunan. Mungkin Dr. Rimi ada apa-apa boleh sampaikan. Silakan Doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada saudari moderator dan saya juga terima kasih kepada penganjur kerana menjemput saya untuk membincangkan tentang karya yang baru dihasilkan, Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun yang ditulis oleh Profesor Solehah Yaakob. Pertama kali bila saya dimaklumkan tentang buku ni, saya rasa agak teruja juga sebab satu, penulis cuba mahu mengkaji tentang
bagaimana kajian yang kajian yang diadakan sebelum zaman Islam, iaitu zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan. Sebab saya rasa yang pertama, buku ni menarik perhatian saya sebab yang pertama beliau dalam prakata dan pengenalan, beliau menekankan bahawa kajian oleh orang Islam sendiri sebelum kedatangan Islam sangat berkurang. Jadi pada masa yang sama juga kajian oleh tokoh-tokoh barat orientalis berkenaan dengan aspek-aspek sejarah sebelum Islam itu sangat banyak. Sebab tu ia menimbulkan beberapa persoalan jugalah bagi pihak kita untuk kita mengkaji dan mengetahui beberapa aspek-aspek penting tentang asal-usul bahasa, sejarah, agama dan mungkin tamadun. Buku ini saya rasa sangat penting sebab seperti saya kata tadi, penulis cuba hendak memberi penekanan bahawa perlu ada usaha yang lebih gigih dan berterusan daripada ilmuwan-ilmuwan kita sendiri, sarjana-sarjana kita sendiri untuk mengkaji aspek-aspek yang ada sebelum Islam. Sebab hari ini memang kita akui bahawa di mana-mana institusi Islam, di sekolah-sekolah, malah di kalangan masyarakat kita pun, kita banyak belajar dan terdedah dengan aspek sejarah Islam selepas Islam hadir, iaitu selepas Nabi Muhammad SAW diutuskan sebagai Nabi yang terakhir. Maksudnya hal itu sangat baik sebab sekurang-kurangnya kita didedahkan dengan asal-usul dan asal-usul dan sejarah kita sebagai orang Islam. Tapi pada masa yang sama juga ada beberapa aspek yang kita terlepas pandang. Maksudnya kita terlepas pandang ni mungkin sebab kita rasa tak penting. Minta maaf, terputus tadi. Okey. Minta maaf sebab lain kat sini tak clear. Okey. Satu tadi saya katakan tadi kita terlepas pandang aspek-aspek sejarah sebelum Islam itu. Sebab satu mungkin kita rasa benda tu tak penting. Jadi bila tak penting tu kita rasa benda tu tak perlulah nak dikaji. Dan yang keduanya mungkin kita anggap benda tu dia bersifat historical ataupun sejarah. Yang kedua memang kita tak tahu. Memang kita tak diberi pendedahan bahawa ada aspek-aspek yang mungkin penting untuk kita kaji sebelum kedatangan Islam itu. Maksudnya bila kita kata aspek-aspek yang penting itu juga meliputi sebenarnya aspek-aspek kewujudan Nabi-Nabi kita sebelum Nabi Muhammad SAW dan risalah-risalah yang mereka bawa, aspek-aspek bahasa, masyarakat dan mungkin tamadun yang mereka lalui pada waktu itu. Jadi sebab itu berdasarkan dua faktor ini, saya rasa buku ini berusaha untuk menekankan pada aspek itu. Saya rasa itu satu usaha yang baik. Kemudian kalau boleh saya pun ada beberapa perkara yang saya rasa mahu kongsikanlah tentang buku ini. Mungkin secara umumnya tadi saya katakan tentang usaha dan niat penulis untuk menulis buku ini untuk kita mengkaji aspek-aspek sejarah sebelum Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi aspek-aspek penting yang penulis juga tekankan adalah bagaimana kewujudan manusia itu yang bagi kita umat Islam ni kita tidak bersetuju dengan pandangan golongan evolusionis yang mengatakan bahawa manusia ini dicipta hasil daripada proses evolusi bangsa-bangsa sebelum manusia. Maksudnya mungkin yang dimasukkan itu adalah lebih secara tepatnya daripada manusia ini dilahirkan daripada kelompok monyet. Jadi saya rasa benda itu secara umumnya memang semua umat Islam tidak bersetuju dengan pandangan tersebut sebab kita berpegang kepada ayat Quran bahawa manusia yang pertama diutuskan ialah Nabi Adam alaihissalam.
Tapi pada masa sama juga penulis bersetuju dengan kajian sains moden yang boleh membuktikan bahawa manusia ini secara umumnya ada dua kategori yang besar. Satu, manusia yang dinamakan sebagai Homo erectus. Kalau ikut sains, Homo erectus ini telah wujud di alam ini lebih kurang 4 atau 5 juta tahun sebelum Masihi. Kemudian selepas Homo erectus itu berlaku evolusi dan wujudlah spesies yang dinamakan sebagai Homo sapien. Dan Homo sapien ni kalau menurut sains moden adalah spesies yang terakhir yang wujud kira-kira 200 atau 300 ribu tahun sebelum Masihi. Jadi ini merupakan data-data sains moden yang telah mereka buktikan secara empirikal dan secara lapangan, yang mereka boleh buktikan secara carbon dating bahawa memang wujud spesies manusia seperti ini. Dan saya baca secara teliti apa yang penulis telah tulis dalam karya tersebut, karya beliau. Beliau tidak bersetuju bahawa manusia ini adalah daripada bangsa yang awal itu, Homo erectus, tetapi manusia ataupun Nabi Adam itu adalah muncul seiring dengan spesies Homo sapiens itu. Jadi ini yang saya rasa ada point of discussion yang mana saya rasa perlu untuk kita tekankan bahawa adakah kita boleh bersetuju dengan pandangan itu bahawa Nabi Adam yang kita tahu daripada agama kita adalah manusia yang pertama itu muncul hasil daripada spesies yang kedua itu, Homo sapiens. Jadi itu menimbulkan persoalan sebab di sini saya lihat penulis tidak menjelaskan secara contoh penulis tidak menjelaskan secara lebih mendalam macam mana proses kejadian manusia yang pertama itu, iaitu Nabi Adam yang kita faham dalam agama kita ini adalah manusia pertama, tetapi pada masa sama juga latar belakang kejadian Nabi Adam itu wujud spesies manusia lain yang dinamakan sebagai Homo sapiens. Dan saya tak nampak bila saya baca secara lebih mendalam, saya lebih teliti, saya melihat penulis tidak menghuraikan secara lanjut bagaimana proses kejadian Nabi Adam itu. Memang disebutkan dalam Al-Quran manusia yang pertama itu diwujudkan apabila Allah Taala meniup roh dalam diri Nabi Adam itu, dan kemudian dalam ayat lain juga Allah Taala menceritakan tentang bagaimana kejadian manusia yang bermula daripada air mani menjadi darah daging dan sebagainya. Jadi itu dua proses yang berbeza. Tetapi untuk kita melihat bagaimana proses itu berlaku, adakah proses Nabi Adam itu dicerita sebagai manusia pertama itu berlaku secara concurrent dengan wujudnya makhluk-makhluk yang lain itu, ataupun bagaimana? Sebab tu saya rasa penting untuk kita menjelaskan hal ini, sebab kalau kita tak jelaskan hal tersebut, kita memberi anggapan kepada pembaca, kepada pendengar dan mungkin para pengkaji bahawa Nabi Adam itu adalah hasil daripada spesies-spesies yang telah ada sebelum itu, iaitu Homo sapiens. Saya rasa kita boleh menjelaskan secara lanjut bahawa sebenarnya kejadian Adam itu bukan meneruskan bangsa-bangsa ataupun spesies-spesies yang telah dicipta sebelum itu. Kalau ikut sains moden, mereka telah buktikan bahawa memang wujud spesies tersebut. Contohnya bila kajian arkeologi diadakan di Perak, contohnya mereka berjumpa Perak Man, di China Peking Man sebagainya. Jadi benda tu dia boleh dibuktikan secara empirikal. Tetapi itu bukan satu indikasi ataupun petanda bahawa mereka juga adalah manusia yang digelar sebagai keturunan Adam atau Bani Adam. Sebab itu saya rasa penting untuk hal seperti ini dijelaskan bagaimana proses kejadian Nabi Adam itu. Saya rasa dalam Quran Allah Ta'ala ada menyebutkan bahawa manusia itu adalah khalqan jadid, maknanya makhluk yang baru. Bila kata makhluk yang baru itu, makhluk itu
bukan kesinambungan daripada spesies-spesies yang sebelum itu. Itu yang saya rasa dia punya subtle differences between Adam as a human being dan Homo sapiens sebagai spesies makhluk yang wujud pada waktu itu. Itu saya rasa satu perkara yang mungkin penulis perlu huraikan lanjut, sebab saya tak nampak penulis menghuraikan hal tersebut, sebab bila tidak dihuraikan, saya lihat seolah-olah penulis bersetuju dengan pandangan bahawa Adam itu adalah meneruskan kesinambungan daripada Homo sapiens itu. Kemudian yang kedua, menarik juga apabila penulis membawa surah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang Allah Ta'ala mengatakan bahawa apabila Allah Ta'ala nak mencipta khalifah itu, para malaikat telah bertanya kepada Allah, kenapa engkau mahu mencipta makhluk yang akan menumpahkan darah, padahal aku sentiasa bertasbih kepada kamu. Kemudian Allah Ta'ala menjawab, sesungguhnya aku tahu dan kamu tidak tahu. Di sini penting untuk kita huraikan juga, sebab memang dalam buku ini penulis ada menceritakan bahawa pandangan Ibnu Katsir contohnya, Nabi Adam diturunkan di India dan kemudian Hawa diturunkan di Mekah dan sebagainya. Tetapi kalau saya melihat bahawa sumber-sumber yang dibawa di sini, dia masih tak exhaustive lagi, sebenarnya masih banyak huraian tafsir yang kita boleh bawa untuk menjelaskan hal keadaan tersebut. Contohnya kalau kita buka Tarikh Tabari contohnya, At-Tabari mentafsirkan ayat ini apabila malaikat bertanya kepada Tuhan, kenapa engkau mahu mencipta makhluk yang akan menumpahkan darah itu. Tarikh Tabari mentafsirkan bahawa malaikat telah melihat makhluk umpama manusia yang telah wujud sebelum Nabi Adam itu dicipta. Jadi kalau ikut Tabari, beliau mengatakan bahawa itu kemungkinan jin ataupun ifrit. Pada masa sama juga kalau kita melihat tafsir Fakhrul Razi dalam Mafatih Al-Ghaib, beliau juga membuat tafsir yang sama bahawa sebenarnya malaikat telah melihat makhluk-makhluk yang seumpama manusia, yang mana mereka ini hidup dalam keadaan menumpah darah, memburu, tidak bertamadun dan sebagainya, membunuh mungkin. Jadi mereka ini makhluk yang malaikat gambarkan. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan bahawa ini a'lamu ma la ta'lamu, maksudnya Allah Ta'ala itu tahu bahawa Allah Ta'ala mahu mencipta makhluk yang sangat baru, yang tidak sama dengan makhluk-makhluk yang telah diciptakan oleh Allah sebelum itu, yang mungkin dalam konteks ini makhluk yang telah dilihat oleh para malaikat itu. Jadi berdasarkan tafsir-tafsir yang saya sebutkan ini, tafsir Tabari, tafsir Fakhrul Razi, ia sebenarnya menguatkan lagi hujah kita bahawa sememangnya Nabi Adam itu dicipta bukan untuk meneruskan spesies Homo sapiens itu, tetapi Nabi Adam dicipta oleh Allah Ta'ala sebagai makhluk yang baru, yang sangat baru, yang mana makhluk itu mempunyai jiwa, mempunyai roh, dan diberi fakulti ataupun keupayaan untuk bertutur ataupun bercakap. Sebab itu manusia itu dikenali sebagai hayawan natik, the rational animal. Sebab itu saya rasa dalam konteks itu penting untuk kita membawa tafsir-tafsir yang muktabar untuk kita menjelaskan lagi bagaimana proses itu berlaku. Saya rasa itu penting untuk kita huraikan, sebab kita akan, kalau kita tak huraikan, kita akan nampak ada dua fakta yang berbeza. Satu, dapatan ataupun kajian sains moden yang telah membuktikan secara empirical dan carbon dating bahawa mereka boleh buktikan bahawa ada wujud makhluk seperti manusia yang telah wujud beribu-ribu
malah berjuta-juta tahun, yang mana ini merujuk kepada spesies Homo erectus dan Homo sapiens. Pada masa sama juga dalam Al-Quran kita diberitahu bahawa Nabi Adam itu dicipta sebagai makhluk yang pertama. Jadi kalau kita tak mendalami lebih lanjut tentang hujah-hujah yang pernah dibawa oleh ulama-ulama tafsir kita, jadi kita akan lihat seolah-olah ada macam dua data yang berbeza, data yang dibawa oleh sains moden dan data yang wahyu yang dibawa oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Jadi benda tu saya rasa penting untuk kita lebih huraikan lebih lanjut dan kita boleh melihat bahawa orang Islam ni sebenarnya kita tak tolak secara outrightly, secara total dapatan-dapatan sains yang telah dibentangkan. Mereka memang kita hargai dan kita iktiraf mereka mempunyai satu semangat pencarian yang sangat luar biasa. Mereka sanggup meluangkan masa di lapangan. Mereka membina equipment atau alat-alat yang canggih untuk mereka mengkaji. Mereka mengeluarkan duit yang banyak, geran dana untuk mengkaji tentang aspek-aspek yang bersifat sejarah dan sains ini. Dan itu saya rasa kelemahan ataupun kekurangan umat Islam. Jadi benda tu kita kena acknowledge dan kita kena iktiraf apa yang telah mereka buat. Tetapi kesimpulan yang mereka buat itu kita kena berhati-hati dan kita kena persoalkan. Sebab kalau kita tak persoalkan, kita akan mudah bersetuju dengan pandangan mereka, yang mana manusia yang kita hari ini adalah penerusan daripada spesies Homo sapiens. Jadi kalau kita bersetuju dengan pandangan ini, kita telah menafikan Al-Quran itu yang mengatakan bahawa Nabi Adam itu adalah Nabi yang ataupun manusia yang pertama. Jadi saya rasa itu huraian yang saya rasa perlu ditekankan lagi, dan saya tak nampak benda itu dimasukkan dalam huraian inilah. Jadi tak tahu saya nak serah kepada moderator balik ataupun saya nak teruskan, tapi saya rasa saya setakat itu saja. Saya nak serah kepada moderator, mungkin kalau ada komen-komen tambahan yang nak dibentangkan. Okey, baik. Terima kasih Dr. Amy. Cuma apa yang Dr. terangkan tadi mengingatkan saya kepada satu hujah yang telah disebut oleh Prof. Dr. Solehah masa siri yang lepas. Bila beliau mengatakan bahawa pada sekitar tahun-tahun yang lepas sudah pun dijumpai satu DNA yang berbeza seperti DNA manusia. Tapi bila dikaji, DNA itu bukanlah DNA manusia, tapi dia berkaki dua seakan-akan kita. Jadi daripada cerita DNA itu, Prof. Solehah nak menceritakan bahawa memang ada makhluk yang lebih awal daripada Adam. Maksudlah Prof ada juga menyebut mengenai teori Charles Darwin, bahawa sebenarnya yang menolak teori ini bukanlah orang Islam, tetapi orang gereja itu sendiri. Apa pandangan Dr. Amy? Saya pun kita pun tak menafikan bahawa sains moden hari ini boleh membuktikan banyak perkara yang berlaku dalam sejarah. Contohnya yang disebutkan oleh moderator lah tentang penemuan DNA itu. Yang mana DNA itu telah membuktikan bahawa manusia ini berbeza dengan Homo sapiens sebelum itu. Saya rasa dari segi akal rasional kita pun tak boleh nak menafikan benda itu, sebab itu dibuat secara saintifik oleh saintis di barat. Cumanya kita mungkin tak tahu bagaimana proses ataupun metodologi yang mereka gunakan. Tetapi kalau kita anggap kita boleh bersetuju dengan dapatan tersebut, macam mana kita boleh bezakan Nabi Adam ataupun manusia ini sebagai Bani Adam berbeza dengan makhluk sebelum itu. Sebab kita punya kefahaman kita tentang manusia itu wujud adalah apa yang telah dibentangkan dalam Al-Quran, yang mana manusia itu adalah khalqan jadid, haiwan yang kehidupan yang baru ataupun kejadian yang baru. Jadi saya rasa itu ada sikit subtle argumentation yang kita kena lihat lah. Sebab kalau kita kadang-kadang kita pun terlepas pandang macam ni, sebab kita rasa memang kita boleh buktikan bahawa manusia ini mempunyai DNA yang berbeza dengan Homo sapiens yang lepas.
Tetapi macam mana kita nak buktikan berdasarkan apa yang telah disebut dalam Quran? Saya rasa benda tu perlu dijelaskan lagi. Adakah kita mengatakan juga bahawa spesies Homo sapien sebelum ini mereka juga mempunyai kualiti yang sama seperti kita hari ini. Contohnya akal yang sama untuk kita berfikir pada hari ini. Jadi kalau kita anggap akal tu mereka miliki akal itu, kenapa tidak ada bukti-bukti yang empirical dan bukti-bukti yang lebih meyakinkan mereka juga menghasilkan sesuatu tamadun yang bermakna ataupun besar seperti yang telah dibuat oleh manusia yang wujud selepas Nabi Adam. Sebab bagi kita tamadun manusia yang sebenar itu ialah selepas banjir besar Nabi Nuh. Maknanya manusia waktu itu telah mula dikira sebagai membina satu tamadun. Sebelum itu kita mungkin ada dakwaan yang mengatakan bahawa pernah ada tamadun yang pernah wujud sebelum itu. Tetapi persoalan yang kita tanya ialah sejauh mana kebenaran hujah tersebut. Okey, baik. Terima kasih, Doktor. Jadi secara peribadi Doktor berpendapat sama seperti Profesor Nakib Al-Atas apabila Profesor Syed Nakib sendiri bersetuju untuk mengatakan bahawa manusia itu memang asalnya daripada Bani Adam. Sementara Prof Solihah bercanggah pendapat dengan Prof Syed Nakib dalam hal ini. Seterusnya saya ingin ajukan soalan kepada Doktor. Ya Doktor, ada apa-apa nak cakap? Silakan. Saya rasa satu kita kena jelas kita punya point of departure di mana. Maksudnya di mana kita bermula. Saya rasa sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam, kita kena mula dengan apa yang telah disebut dalam Quran. Sebab biar Al-Quran itu yang menjadi juru bicara kita, yang bercakap bagi pihak kita. Sebab kita takut apa yang berlaku hari ini ialah kita terpesona dengan dapatan ataupun kajian sains moden yang boleh membuktikan secara empirikal kebenaran aspek sejarah yang lepas itu. Tetapi pada masa sama juga kita nak cuba impose apa yang telah berlaku oleh sains moden itu, yang telah dijumpai oleh sains moden itu kepada apa yang berlaku dalam Quran, apa yang telah disebut oleh Quran. Biasa benda tu kita kena berhati-hati sebab dia akan memberi kesimpulan ataupun andaian bahawa dapatan sains itu lebih terkini dan lebih benar daripada apa yang telah disebut oleh Quran. Tapi kalau kita gunakan Al-Quran sebagai dia punya point of departure, maknanya kita berdasarkan Al-Quran sendiri bahawa Allah Ta'ala mencipta Nabi Adam itu sebagai makhluk yang baru. Jadi sebenarnya kita kena gunakan itu sebagai kita punya kerangka untuk kita mentafsirkan fenomena hari ini. Fenomena ini dia bersifat bersifat semasa berdasarkan pengalaman manusia. Jadi kadang-kadang benda tu boleh jadi benar, boleh jadi tidak benar. Sebab tu kita kena bermula dengan apa yang disebut Al-Quran dulu. Jadi kemudian berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran tu kita boleh melihat pada apa yang berlaku di sekeliling kita ni. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Okey, seterusnya saya ingin bertanyakan sedikit mengenai apabila kita bercakap tentang tamadun, asal bangsa dan sebagainya. Dalam buku Prof Solihah ada menyebut bahawa bangsa asal tu bukan daripada Eropah. Kerana tamadun yang awal tu bermula daripada tamadun Mesopotamia. Dan dalam masa yang sama ada ramai bangsa-bangsa Arab yang mengatakan bahawa tidak semua mengatakan mereka itu berbangsa Arab, tapi mereka itu berbangsa Yahudi. Jadi macam mana sebenarnya kita nak katakan kaitan antara tamadun dan juga bangsa yang awal ni sebenarnya? Saya rasa mungkin ada kekeliruan sikit. Okey, pertama saya rasa penulis telah membuat satu hujah yang sangat baik sebab bagi penulis beliau ingin menekankan bahawa bahasa Arab ini ada asal usulnya. Maksudnya bahasa Arab ini mempunyai sejarah yang tersendiri. Dan sebagai contoh beliau sebutkan bahawa bahasa Arab ini asalnya daripada kaum ataupun bangsa Nabaten.
saya rasa benda tu cukup informatif dan cukup membantu kita, sebab bagi saya contohnya, dan mungkin pembaca-pembaca yang tidak ada training ataupun latihan dalam sejarah bahasa Arab ataupun sejarah tamadun Islam yang awal, saya rasa benda ni sangat bermaklumat dan sangat informatif, sebab kita didedahkan dengan beberapa fakta-fakta yang menarik tentang perkembangan bahasa yang berlaku sebelum wujudnya bahasa Arab itu. Dan pada masa-masa juga kita didedahkan dengan beberapa usaha daripada orang Talis yang cuba hendak menafikan sejarah bahasa Arab itu. Sebab contohnya ada saya perhati dalam buku itu, penulis telah refute ataupun telah menafikan setengah golongan orientalis yang mendakwa bahawa bahasa-bahasa nabi-nabi kita yang sebelum ini bukan dalam bahasa Arab. Jadi maknanya dia tak ada unsur-unsur bahasa Arab. Maksudnya bahasa yang mereka gunakan itu adalah bahasa yang tersendiri. Jadi tak ada hubungan langsung dengan bahasa Arab yang telah dituturkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi saya rasa itu satu usaha yang sangat baik, sebab kita sangat kita banyak belajar banyak benda pada hal itu. Tetapi pada masa yang sama juga, saya rasa perkembangan bahasa Arab ini, saya rasa kita kena sebutkan dalam konteks yang lebih yang lebih defining. Kenapa bahasa Arab itu boleh menjadi satu bahasa yang sangat bermakna dan bahasa ilmiah umat Islam pada hari ini? Satu, kita kena sebutkan juga bahawa kerana bahasa Arab yang telah ada waktu itu telah melalui proses Islamisasi. Saya rasa benda ini tak disebutkan oleh penulis. Kenapa kita sebutkan proses Islamisasi telah berlaku dalam bahasa Arab waktu itu adalah kerana apabila Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, jadi itu yang menjadi the defining moment bagaimana wujudnya bahasa Arab yang baru. Maknanya bila Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Arabiyan, Quranan Arabiyan, Quran Arabiyan zawi iwaj, kan? Maknanya Al-Quran itu diturunkan bahasa Arab yang tidak mempunyai kecacatan makna, tidak ada terpesong dari segi maknanya. Jadi maksudnya kat situ Al-Quran yang bahasa Arab yang diturunkan melalui Al-Quran itu adalah bahasa yang sangat sempurna, yang mempunyai mukjizat yang luar biasa. Sebab itu sebenarnya bahasa Arab yang telah memberi makna kepada bahasa Arab pada hari ini. Dan kita juga tak boleh nak nafikan bahawa memang mana-mana bahasa pun dia akan melalui proses perkembangannya. Kalau kita nak sebutkan contohnya dalam bahasa Melayu kita pada hari ini pun, sebenarnya bahasa Melayu pada hari ini adalah bahasa Melayu yang dikategorikan sebagai bahasa Islam. Mana bahasa Melayu, bahasa Urdu, bahasa Ottoman yang lama, Persian, dan bahasa Arab itu sendiri. Jadi bahasa-bahasa ini telah melalui satu proses Islamisasi. Bahasa ini bukan bahasa yang wujud secara tiba-tiba. Sebelum datangi di sini, sebelum berlaku dakwah di sini, orang asal ini telah bercakap dalam bahasa yang disebut sebagai ialah bahasa proto Melayu, maknanya bahasa yang strukturnya dalam bentuk tak jelas. Maknanya dari segi tidak ada makna yang bersifat ada akar kata sebagainya. Tetapi apabila Islam datang, apabila penawah itu datang, jadi mereka telah merombak ataupun membuat satu revolusi dari segi makna dan tujuan bahasa itu. Begitu juga bahasa Arab yang kita sedang bincangkan ini. Maksudnya bahasa Arab yang ada pada waktu Nabi, sebelum diutuskan sebagai Nabi itu, dan sebelum itu lagi, memang kita tak nafikan bahawa bahasa yang dinamakan sebagai bahasa Arab itu ada. Maknanya telah diucapkan, telah digunakan sebagai dalam bahasa syair jahiliahnya, dan bahasa itu berkembang daripada bahasa yang sebelum itu, yang saya rasa penulis sebut sebagai Arab proto dan Akadiat dan sebagainya. Tetapi saya rasa kita tak menafikan benda itu sebagai benda yang tidak betul ataupun tidak berlaku dalam sejarah. Kita iktiraf benda itu.
Tetapi sebenarnya lagi penting ialah kita nak menjelaskan bagaimana proses yang defining kepada bahasa Arab itu, iaitu macam mana bahasa Arab pada hari ini menjadi satu bahasa yang penting dan ilmiah. Sebab tu kita kena sebutkan bahawa proses bahasa Arab itu berlaku adalah kerana proses Islamisasi. Maksudnya apabila Al-Quran telah Al-Quran Arab, bahasa Arab telah Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, jadi itu yang menyebabkan bahasa Arab itu menjadi satu bahasa yang sangat luar biasa dan mukjizat. Contohnya kalau kita boleh kongsikan beberapa istilah yang telah digunakan oleh orang Arab sebelum ini, contohnya macam karim. Maknanya kalau di kalangan kaum Arab jahiliah sebelum ini, apabila mereka menggunakan istilah karim itu, mulia itu, mereka merujuk kepada bagaimana mereka melayani tetamu, mereka menghormati orang sebagainya. Tetapi apabila Islam datang, Allah Ta'ala telah memberi penekanan yang sangat penting bahawa dan ia merubah makna karim itu. Maksudnya karim itu tidak lagi merujuk kepada kemuliaan yang bersifat sosial seperti tadi itu melayani tetamu, berperang dan sebagainya, tetapi merujuk kepada sifat takwa itu. Contohnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Jadi orang Arab yang tidak percaya kepada agama Islam, mereka akan terkejut dengan satu definisian baru tentang masuk karim itu. Kenapa istilah karim itu sebelum ini dianggap sebagai satu sifat-sifat yang mereka gunakan untuk menghormati tetamu, tetapi istilah itu telah diangkat untuk menuju kepada takwanya kepada Allah. Maknanya orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Jadi sebab itu antara contoh bagaimana proses Islamisasi itu merubah secara total, secara keseluruhannya makna dan tujuan satu istilah itu. Kemudian saya juga melihat bahawa ini juga benda yang penting sebab penulis merujuk kepada penggunaan kalimah Allah yang mana beliau merujuk kepada kamus lisan Arab oleh Ibn Manzur yang mengatakan bahawa kalimah Allah itu adalah hasil daripada perkataan ilahun. Maksudnya benda tu adalah hasil daripada wujud daripada istilah ilahun. Saya rasa dan akhirnya penulis saya rasa banyak merujuk kepada nota-nota yang disebutkan oleh Ibn Manzur, contohnya macam Al-Haytham, hadis yang diriwayatkan oleh Ruhaib dan sebagainya. Tapi saya rasa with due respect to Ibn Manzur dan tokoh-tokoh bahasa ini, saya rasa memang secara bahasanya kita boleh menghuraikan proses bagaimana suatu istilah itu boleh muncul. Yalah, maknanya benda tu, contoh yang mudah, kalau kita belajar bahasa Arab, contohnya macam daripada istilah katabah itu boleh wujud katib, maktabah, kutub dan sebagainya. Maknanya boleh wujud beberapa istilah-istilah yang berkongsi makna yang sama daripada kata akar itu. Begitu juga dalam kalimah Allah ataupun nama Allah itu yang saya faham bahawa penulis ingin mengatakan bahawa kalimah Allah itu wujud daripada istilah Tuhan. Mana ilah itu adalah Tuhan. Jadi bila wujud Allah itu adalah Allah itu menjadi benda yang disembah. Isim maf'ul. Maknanya benda yang disembah tu maknanya Tuhan lah. Tapi saya rasa with respect to Ibn Manzur dan tokoh-tokoh bahasa ini, saya rasa agak tidak tepat untuk mengatakan bahawa kalimah Allah itu wujud daripada ilah. Sebab yang pertama, kita kena ingat bahawa bahasa ini adalah benda yang wujud seiring dengan perkembangan manusia. Maknanya
bahasa itu memang secara asasnya adalah benda yang kita ucapkan. Jadi apabila tamadun manusia itu muncul dan berlaku juga proses perkembangan bahasa itu. Sebab itu dari segi secara khusus nama Allah ini, kita tak boleh katakan bahawa Allah itu wujud daripada ilahun, sebab dia memberi kesimpulan bahawa nama Allah itu wujud selepas ahli bahasa ini berfikir proses kejadiannya daripada istilah ilah tu. Sebab dalam kita punya worldview ini, Allah itu telah wujud sejak azali. Maknanya nama Allah itu Allah sendiri yang beri kepada kita untuk kita tahu. Nama Allah itu bukan dicipta oleh manusia, bukan dicipta oleh ahli bahasa. Sebab itu sebelum manusia itu wujud, malah sebelum bahasa itu wujud, nama Allah itu telah muncul. Sebab tu saya rasa apabila kita mengatakan bahawa Allah itu nama Allah itu wujud hasil daripada ilah itu, saya rasa kita telah menyempitkan realiti nama itu sendiri. Sebab bagi kita Allah itu bukan sekadar kalimah, tetapi Allah itu juga adalah realiti, maknanya Tuhan yang esa yang kita sembah. Apabila kita mengatakan bahawa Allah itu adalah daripada ilah, maknanya hasil isim maf'ul daripada ilah tu, jadi kita mengandaikan bahawa ia muncul hasil daripada pemikiran ahli bahasa yang menghasilkan nama Allah itu. Maksudnya nama Allah itu bukan Allah yang beri sendiri, tetapi kita sendiri yang fikirkan dan kita dapat daripada akar kata ilah itu. Jadi saya rasa ini hujah yang perlu ditekankan. Sebab kalau kita melihat kamus-kamus, macam mana? Sebab saya nak menyentuh sedikit mengenai apa yang Prof. Salih sebut mengenai kalimah Allah ni. Okay. Prof. Salih menyebut dalam bukunya kalimah alif lam lam ha ni tidak wujud sebelum adanya zaman Nabi Muhammad. Dan Prof menyebut yang kalimah Allah alif lam lam ha ni hanya wujud selepas wujudnya Al-Quran. Macam mana tu? Memang secara realitinya, contohnya memang nama sebutan Allah, ilah, ini memang wujud sebelum Nabi Muhammad. Contohnya Nabi ayah kepada Nabi Muhammad nama Abdullah kan. Kemudian nama-nama Tuhan Yahudi, Elohim sebagainya, ia memang sebutan-sebutan yang sama, yang menyerupai Allah itu. Tetapi kita kena tahu bahawa Allah itu adalah qadim. Allah itu memang sedia ada. Maknanya dan nama Allah itu memang Allah Allah sendiri tahu memang itu nama dia, dan Allah beritahu kepada Nabi Muhammad melalui Quran. Dan apabila dalam Quran disebut nama Allah itu secara khusus merujuk kepada Tuhan yang Esa, itu sama sekali menafikan Tuhan-Tuhan yang mereka panggil Allah sebelum ini. Contohnya kalau macam Yahudi, mereka panggil sebagai Elohim. Mereka sebenarnya kalau kita lihat sejarah para nabi pun, mereka akhirnya akan mengajak sembah kepada Tuhan yang satu, iaitu Allah lah, Allah yang Esa. Tetapi berlaku korupsi bahasa, berlaku penyelewengan. Jadi mereka menggunakan istilah-istilah yang hampir sama kepada apa yang mereka sebutkan Allah itu, Elohim dan sebagainya. Tetapi bila Al-Quran datang Al-Quran itu sebenarnya merombak balik dan memberi penegasan kepada bahawa dari segi makna dan realitinya Allah yang disebut itu adalah Allah yang Esa. Maksudnya menafikan terus makna-makna Tuhan yang hasil daripada Allah itu. Dan saya rasa kita tak nafikan bahawa memang penggunaan bahasa Arab, penggunaan orang Arab tentang kalimah Allah itu memang mereka jadi sebutan biasa. Maksudnya kalau hari ini pun kita boleh melihat mereka sering sebut insya-Allah, alhamdulillah dan sebagainya, walaupun mereka bukan orang Islam. Tetapi Al-Quran menekankan bahawa Allah yang dimasukkan dalam Al-Quran itu adalah Allah yang
yang ahad, yang esa, bukan Allah yang dari segi ontologinya adalah Allah yang mereka angkat sebagai Trinity, Ruhul Kudus dan sebagainya. Saya rasa itu sangat penting. Memang kita tak nafikan bahawa memang sebutan ataupun maklumat orang Arab sebelum Nabi itu memang mereka dah tahu tentang Allah itu, tetapi berlaku penyelewengan dan sebagainya. Jadi istilah-istilah itu telah bertukar dari segi sebutannya. Tetapi bila Al-Quran datang itu, Al-Quran menegaskan balik maksud dan realiti Allah yang sebenar. Sebab tu saya rasa penting untuk kita tekankan hal ini. Dan saya rasa dari segi bahasanya memang kita boleh secara kreatifnya kita boleh cipta kita boleh buat sesuatu makna ataupun istilah yang baru itu berdasarkan kata akar itu. Tetapi kalau dalam konteks kita bersangka baik dengan tokoh-tokoh seperti Ibnu Manzur dan tokoh-tokoh lain, sebab saya rasa Ibnu Manzur sahaja yang sebutkan Allah itu daripada ilah. Kalau kita lihat kamus yang lain, contohnya macam Fairuz Abadi dalam Muhits, beliau tidak menyebut bahawa Allah itu daripada ilah, tetapi Allah itu merujuk kepada salah satu maksudnya asnam, berhala dan sebagainya. Jadi proses kreativiti itu boleh berlaku, tetapi kalau kita nak secara yakin ataupun secara mutlaknya mengatakan bahawa Allah itu adalah hasil daripada akar kata ilah itu, saya rasa dia telah menyempitkan maknanya realiti Allah itu sendiri. Sebab Allah ni seperti kita katakan bahawa bukan sekadar nama, bukan sekadar istilah, tetapi adalah satu realiti yang esa dan suci. Wallahu alam. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Sangat jelas dan panjang ya. Okey, kita ada permintaan daripada penonton. Okey. Ada penonton yang minta untuk Dr. Hilmi berkongsi sedikit pandangan dan catatan mengenai Prof. Naqib Al-Atas dalam karya beliau yang diterbitkan pada tahun 2015 dalam buku yang berjudul On Justice and the Nature of Man berkenaan dengan manusia. Mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit dapatan daripada Prof. Naqib Al-Atas. Sekejap, saya rasa apa yang saya kongsikan ini adalah sebenarnya hasil daripada daripada rumusan daripada buah fikiran Profesor Said Naqib Al-Atas lah. Dan saya rasa benda tu penting untuk kita fahami, sebab itulah salah satunya sebab kita nak buktikan bahawa kejadian manusia itu adalah satu kejadian yang baru, yang mana bukan kesinambungan ataupun bukan hasil daripada makhluk-makhluk sebelum ini. Itu pertama. Yang kedua, dari segi umur manusia itu, saya rasa Prof. Al-Atas telah membuktikan secara dalam Al-Quran sendiri dan berdasarkan sejarah-sejarah bukti-bukti empirikal yang telah dibuat oleh tokoh-tokoh barat sendiri, bahawa memang manusia itu yang kita katakan sebagai Bani Adam ini, macam mana kita nak kaji perkembangan mereka itu, kita kena melihat daripada sejarah para Nabi. Dan para Nabi itu pula mereka hidup sezaman dengan tokoh-tokoh ataupun pemimpin yang masyhur. Contohnya macam Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Ibrahim dengan Namrud, Nabi Hud dengan kaum Ad dan sebagainya. Jadi benda tu disebut dalam Quran, dan pada masa sama juga ada bukti-bukti yang telah dikaji oleh ahli-ahli arkeologi, ahli sejarah di barat. Jadi benda tu membantu dari segi membuktikan lagi bahawa manusia itu tidak sampai beratus-ratus ribu tahun. Sebab itu kita boleh bezakan manusia yang kita panggil sebagai Bani Adam ini dan manusia yang sebelum itu. Penting untuk kita buktikan hal ini, sebab satu, untuk kita, dia punya implikasi macam ni. Saya rasa usaha-usaha yang dibuat oleh orang-orang barat yang mana mereka mahu mengkaji sejarah ataupun asal-usul suatu perkara itu, saya rasa benda tu dia akan berpanjangan. Sebab itu adalah the inquisitive spirit of human being. Maknanya kita sentiasa nak mencari kebenaran sesuatu perkara.
Lepas tu dalam soal insan ataupun manusia itu sendiri, mereka boleh buktikan bahawa kita ni ada asal usulnya yang berjuta-juta tahun sebelum itu. Maksudnya kita ni bukan daripada kejadian yang baru. Walaupun kita baru dari segi rupa bentuk, dari segi kelakuan kita, dari segi aspek-aspek sejarah yang kita ada hari ini. Tetapi pada masa juga mereka nak membuktikan bahawa kita ni jangan terlalu bangga dengan kita ni sebagai kejadian yang baru. Pada masa juga dalam aspek bahasa. Dalam aspek bahasa mereka, saya rasa mereka memang cukup cukup bersemangat ataupun cukup bersungguh-sungguh untuk mengkaji asal-usul bahasa itu. Sebab bagi kita benda tu memang bukan kita kata tidak penting, tetapi kalau kita dah boleh buktikan bahawa yang mendefinisikan bahasa Arab itu adalah Al-Quran, jadi saya rasa kita boleh mula di situ. Maksudnya kita kena berbangga dengan identiti kita sebagai orang Islam, sebagai umat Nabi Muhammad adalah setelah Quran itu diturunkan. Tetapi pada masa sama juga kita mengiktiraf aspek-aspek kajian yang telah dibuat oleh ahli sejarah, arkeologi, tokoh-tokoh kita yang mengkaji tentang asal-usul bahasa. Sebab macam ni. Sebab kalau kita tidak berhati-hati dan kita tidak jelas dari segi kenapa kita kaji asal-usul satu benda itu, sebenarnya mereka juga akan akhirnya membuat kesimpulan bahawa bahasa yang ada pada hari ini, bahasa Al-Quran yang kita gunakan ini adalah bahasa yang bukan baru. Maknanya bukan autentik, bukan asli sifatnya tu. Sebab bangsa ini telah dipengaruhi dan mempunyai asal-usulnya yang tersendiri. Sebab tu saya rasa akhirnya dia akan bersifat dekonstruktif. Maknanya dia tidak akan memberi satu keyakinan yang meyakinkan bagi kita. Sebab benda ini berlaku contohnya dalam kajian agama Islam itu sendiri. Tadi kita bincang tentang kejadian manusia dan bahasa. Tetapi sebenarnya orang barat juga berminat untuk mengkaji tentang asal-usul agama Islam. Bagi mereka agama Islam itu bukan agama yang baru, tapi agama yang telah ada sebelum agama Islam itu sendiri. Maknanya agama yang telah berkembang daripada agama Kristian, agama Yahudi dan agama-agama sebelum itu. Bagi kita tak nafikan bahawa memang faktor dari segi sejarahnya memang sudah ada agama-agama yang wujud sebelum ini. Malah agama itu agama yang dibawa oleh para nabi kita. Tetapi mereka setengah daripada mereka ini mendakwa bahawa agama Islam ataupun wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah bukan benda yang baru. Maknanya bukan tidak autentik, tidak original. Jadi mereka akhirnya membuat kesimpulan bahawa kita tidak perlu rasa rasa berbangga, kita tidak perlu rasa membuat dakwaan-dakwaan yang luar biasa. Tapi bagi kita penting untuk kita menekankan bahawa Islam itu adalah agama yang baru. Sebab satu, nama agama Islam itu sendiri adalah nama yang telah Tuhan berikan. Sebab sebelum itu memang tidak ada istilah Islam itu. Adalah salam dan sebagainya. Tetapi al-Islam, istilah makrifah, nama khas Islam itu tidak ada. Sebab tu benda ini ada setengah daripada ahli fikir kita, orang Islam sendiri, apabila mereka menterjemahkan contohnya dalam Al-Quran, ada disebutkan inna dina innallahil Islam. Maknanya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Jadi mereka mentafsirkan dan menterjemahkan al-Islam sebagai submission, maknanya penyerahan. Maknanya capital S besar itu. Jadi maksudnya secara ia memberi implikasinya bahawa sesungguhnya agama yang benar itu adalah agama yang membuat penyembahan. Maksudnya bukan lagi agama Islam yang khusus yang kita masukkan sebagai agama yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu. Jadi apabila siapa yang mungkin orang awam ataupun mereka yang tidak faham dari segi sejarah Islam itu, mereka akan membuat andaian bahawa rupa-rupanya apa-apa bentuk penyembahan ataupun penyerahan kepada Tuhan itu adalah diterima. Jadi itu implikasi daripada terjemahan itu.
Walaupun ianya hanya terjemahan, tetapi dia ada bagasi masalah di situ. Sebab mereka terjemahan ini mengandaikan bahawa agama Islam itu bukan agama yang baru. Agama Islam adalah sebahagian daripada agama-agama yang telah diturunkan sebelum ini. Saya rasa dari segi keseluruhannya memang kita tak menafikan kepentingan untuk minta mengkaji sejarah-sejarah suatu asal-usul itu. Dari segi bahasanya, dari segi manusianya. Tetapi kita kena jelas di mana kita nak bermula. Dan kita kena pastikan kita punya defining moment itu di mana. Saya rasa bagi orang Islam kita kena jelas bahawa dari segi manusia itu, kita ni adalah daripada Bani Adam. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi bahasanya itu, bahasa Arab yang diturunkan melalui Al-Quran itu adalah bahasa yang defining, yang mendefinisikan kita. Tetapi pada masa sama juga, sains moden telah buktikan ataupun ahli bahasa, ahli arkeologi, mereka telah buktikan bahawa ada bahasa-bahasa awal dan ada makhluk-makhluk sebelum Bani Adam itu. Jadi saya rasa kita tak boleh nafikan bahawa dapatan-dapatan itu ada, tetapi kita tak boleh kita tidak boleh menggunakan itu sebagai kerangka utama kita dan kita impose kepada apa yang telah disebutkan oleh Al-Quran. Tetapi sebaliknya pula kita kena gunakan Al-Quran itu sebagai kita punya asas dan kita cuba interpret apa yang telah dibuat oleh ahli sains moden dan ahli sejarah dan arkeologi, dan itu yang sepatutnya. Saya rasa itu sikit sebanyaklah perkongsian saya lah tentang buku ni. Okey, baik. Terima kasih, Dr. Seterusnya, saya ingin bertanyakan soalan mengenai berdasarkan apa yang dalam buku Prof. Saleh juga banyak menyebut mengenai tempoh hayat Nabi Adam sehingga kini, iaitu dalam 7,000 hingga 8,000 tahun. Jadi sebenarnya bagaimana Prof. Nakwit membuat penetapan berkenaan hayat tersebut dan apakah sandaran kepada pembuktian beliau? Saya rasa satu, saya rasa ini rumusan ringkas lah, dan saya rasa penting untuk setiap daripada kita pembaca baca, dan saya rasa benda tu satu persalatan menggunakan hujah-hujah dalam Al-Quran sendiri yang menyebut tentang nama-nama Nabi. Maknanya melalui nama-nama itu kita boleh tahu mereka ini wujud dan mereka ini wujud bersama siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada sumber-sumber Islam sendiri, dari segi sirah Nabi, dari segi asar para sahabat, dari segi tarikh kitab-kitab tarikh besar, tarikh Tabari, dan banyak lagi, Ibn Khaldun dan sebagainya. Jadi sumber-sumber itu membantu dari segi kita mengenal pasti who's who dalam sejarah tu. Maksudnya untuk saya rasa satu metodologi yang Prof. Atas ajar juga ialah bahawa untuk kita mengkaji seorang Nabi itu, mereka juga hidup sezaman dengan pemimpin ataupun tokoh waktu itu. Yang saya katakan tadi, Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Ibrahim dengan Namrud, Nabi Hud dengan kaum Aud dan sebagainya. Jadi benda tu bukan sekadar disebut dalam kitab sejarah, tetapi dalam dalam Al-Quran sendiri. Jadi berdasarkan itu. Kemudian yang ketiga, Prof. Atas tidak menafikan usaha-usaha sains moden ataupun ahli-ahli sejarah dan arkeologi. Sebab tu kalau kita boleh melihat buku itu sendiri, memang benda itu sebenarnya membantu dari segi kita untuk kita kenal pasti dari segi timeline sejarah itu. Dan pada masa sama juga sumber-sumber yang disebutkan oleh profesor penulis sendiri, Profesor Solihah, iaitu Epic Gilgamesh tu. Saya rasa penerangan tentang batu itu sangat menarik sebab ia membuktikan kepada kita bahawa peristiwa banjir besar Nabi Nuh itu berlaku dan disebutkan dalam epik tersebut. Dan epik itu dikatakan dibuat dalam bentuk bukan dalam bentuk bahasa yang kita
font hari ini tapi dalam bentuk paku gitu dan dalam tablet itu ada 12 tablet dan tablet terakhir itu disebutkan bahawa berlaku banjir besar dan dikatakan juga Utana Bishtim ni juga adalah Nabi Musa, dan Gilgamesh ni dia bersama-sama dengan Utana Bishtim ni dalam kapal yang dikatakan sebagai waktu itu berlaku banjir besar. Dan persyaratan juga merujuk kepada sumber yang sama. Maknanya memang berlaku waktu itu memang ada catatan yang dijumpai oleh orang barat sendiri tentang batu tersebut. Jadi saya rasa dari segi metodologinya saya rasa itu yang persyaratan tekankan. Dan saya rasa penting untuk kita baca lebih mendalam. Kita sampai pukul 10 je kan? Ya, sampai pukul 10. Itulah saya rasa satu sebab buku ini ditulis pada tahun 2020. Kan maknanya baru dikeluarkanlah. Dan saya rasa sumber rujukan tentang apa yang Profesor Latas tulis the concept of the nature of man, the concept of justice itu mungkin penulis buku ini terlepas pandang sebab tak disebutkan dalam bibliografi ataupun sumber rujukan buku tersebut. Dan termasuk saya rasa Muhammad Iqbal dalam buku The Reconstruction of Islamic Thought juga ada menyebutkan tentang proses evolusi, tetapi proses evolusi yang beliau sebutkan itu bukan proses evolusi manusia ini. Maksudnya beliau antara pemikir kontemporari yang telah secara serius cuba nak menjawab soalan tersebut. Saya rasa benda tu saya rasa dua buku tersebut tak disebutkan dan tak disebutkan dalam rujukan tersebutlah, buku Profesor Solihah ni. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Mungkin ada nak buat kesimpulan kecil berkenaan hasil perbincangan kita sebelum saya teruskan? Saya rasa sebenarnya banyak benda yang saya boleh huraikan lagi, tapi saya rasa itulah dua perkara penting yang saya rasa penting untuk diberi penekanan. Secara umumnya saya rasa buku ni sangat informatif dan sangat membantu dari segi peminat sejarah, dari segi pengkaji-pengkaji asal-usul bahasa, dari segi pengkaji-pengkaji sejarah Islam itu sendiri. Tetapi dalam dua perkara tadi itu, satu dari segi hubungan manusia dan Nabi Adam itu sebagai makhluk yang baru, bukan kesinambungan daripada Homo sapiens itu, saya rasa benda itu perlu diteliti lagi. Kemudian yang kedua dari segi dakwaan bahawa Allah itu adalah dari segi hasil daripada kata akal ilah itu, saya rasa perlu diberi perlu disemak balik, sebab saya rasa itu telah menyempitkan nama dan realiti Allah itu sendiri. Sebab Allah itu sendiri wujud sebelum bahasa itu ada. Maksud sebelum istilah-istilah itu wujud. Saya rasa itu sangat penting untuk kita beri perhatian, sebab kalau kita tidak berhati-hati, kita mungkin boleh bersetuju dengan usaha ilmiah ataupun akademik untuk kita mengkaji suatu asal usul ataupun sejarah sesuatu hal itu dari segi bahasa, dari segi manusia itu, dari segi bangsa, dari segi agama dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati, kita akan terperangkap dengan semangat deconstructism, hal-hal yang penting dalam agama kita itu, sebab dia akan terus menafikan aspek-aspek yang telah mutlak dalam agama kita. Contohnya dari segi bahasa, dari segi agama, dari segi nama Tuhan itu sendiri, dan dari segi yang pentingnya dari segi kita punya worldview lah. Terima kasih saya ucapkan, itu saja. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Jadi sebelum saya menamatkan, izinkan saya untuk membuat kesimpulan kecil daripada perbincangan kita, di mana yang pertama Doktor menyebut bahawa Doktor tetap berpegang kepada ayat Al-Quran dan meyakini bahawa manusia yang pertama adalah Nabi Adam. Ini bercanggahan dengan pendapat Prof. Solihah yang mengatakan sebaliknya. Okay, yang kedua, Doktor juga mengatakan bahawa ada beberapa banyak sebenarnya aspek penting yang perlu kita ambil tahu. Sebab selalunya banyak macam perkara-perkara yang kita lepas pandang, disebabkan dari segi historical dan sebagainya.
Dan saya juga merasakan bahawa sebenarnya apabila bercakap tentang jarak masa itu sendiri, adalah perlu untuk tahu jarak masa bagi mengatasi kekeliruan daripada teori dan konsep evolusi manusia kerana disebabkan oleh sekularisasi barat sekian lama. Dan sebelum kita akhiri, maka saya ingin mempromosikan kepada semua pendengar sekalian, kerana ada yang ingin membeli buku daripada buku tulisan Prof. Dr. Solihah, maka boleh berhubung di Facebook page PKPM itu sendiri. Dan itu sahaja daripada saya dan juga Dr. Ilmi. Terima kasih Dr. atas perbincangan pada malam ini. Dan itu sahaja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.